Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-39. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-53 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-53 surah Yusuf dengan menukilkan pandangan Al-Biqai yang menilai ayat yang lalu merupakan ucapan Yusuf AS. Al-Biqai menyatakan bahawa Yusuf berkata, dan aku tidak membebaskan diriku daripada apa-apa kesalahan pun. Namun walaupun demikian, aku bersyukur bahawa aku dipelihara Allah dan diberi taufik olehnya. Aku tidak menuntut pembebasanku daripada kesalahan sekadar untuk pembersihan namaku. Kerana sesungguhnya salah satu jenis nafsu manusia adalah nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali pada waktu dirahmati oleh Tuhanku dengan menghalanginya menyuruh, atau kecuali dengan melindungi seseorang sehingga Allah SWT menghalangi nafsunya, atau kecuali apa yang dirahmati Allah dari jenis-jenis nafsu sehingga nafsu itu tidak memerintahkan kepada kejahatan. Sesungguhnya Tuhanku yang selalu berbuat baik kepadaku, Maha Pengampun atas segala dosa, lagi Maha Penyayang bagi sesiapa yang dikehendakinya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab seterusnya menukilkan pandangan Ibn Katsir bahawa ayat ini adalah lanjutan ucapan isteri Al-Aziz yang menggoda Yusuf. Di sini setelah pengakuannya yang lalu, isteri Al-Aziz mengatakan bahawa aku tidak membebaskan diriku daripada kesalahan dan dosa kerana nafsu selalu berbisik dan mengidam-idamkan. Kerana nafsu memang sebegitu keadaannya, maka aku menggodanya. Memang nafsu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali yang dipelihara Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manakala pandangan yang dinukilkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab daripada Muhammad Sayyid Tantawi memahami ayat ini dan ayat yang lalu merupakan gambaran ucapan isteri Al-Aziz. Beliau menulis bahawa wanita itu seakan-akan berkata, walaupun aku mengakui bahawa dia termasuk kelompok orang yang benar, dan mengakui pula bahawa aku tidak mengkhianatinya di belakangnya, tetapi aku tidak membebaskan diriku atau mensucikannya daripada kecenderungan dan hawa nafsu serta cubaan menuduhnya dengan tuduhan yang tidak benar.
Akulah yang menyampaikan kepada suamiku pada waktu aku terperanjat. Akulah yang menyampaikan kepada suamiku pada waktu aku terperanjat bertemunya di pintu dan ketika itu emosiku memuncak lantas berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap isterimu selain dipenjarakan atau mendapat seksa yang pedih? Sebenarnya tidak ada yang mendorong aku daripada mengucapkannya selain syahwat dan nafsu. Sesungguhnya nafsu manusia sangat banyak mendorong pemiliknya kepada keburukan kecuali jiwa yang dirahmati Allah dan dipelihara daripada ketergelinciran dan penyimpangan seperti jiwa Yusuf. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi, Al-Quran memperkenalkan 3 jenis peringkat nafsu. Pertama, An-nafsu al-ammarah, iaitu yang selalu mendorong pemiliknya melakukan perbuatan buruk. Kedua, An-nafsu al-lawwamah, yang selalu mengecam pemiliknya selepas melakukan kesalahan, sehingga timbul penyesalan dan berazam untuk tidak mengulanginya. Dan yang ketiga, An-nafsul mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang kerana selalu mengingatkan Allah dan jauh daripada segala pelanggaran dan dosa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-53 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa isteri Al-Aziz berkata, walaupun aku membersihkan Yusuf daripada tuduhan itu, namun aku tidak membersihkan diriku daripada dakwaan tidak berkhianat kepada Yusuf di belakangnya, atau dari dakwaan tidak berkhianat kepada suami di belakangnya. Ada yang menyatakan bahawa pernyataan ini adalah ucapan Yusuf. Maka maknanya, aku tidak membersihkan diriku daripada keinginan untuk memenuhi kehendak isteri Al-Aziz. Golongan yang memberi pengertian ini adalah golongan yang berpendapat bahawa terdapat keinginan dari Yusuf untuk memenuhi ajakan isteri Al-Aziz, sekiranya tidak segera datang petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui lebih mengutamakan bahawa yang disebut di atas adalah ucapan isteri Al-Aziz sebagai sambungan daripada apa yang dia akui pada ayat sebelum ini. Seterusnya, kerana nafsu itu benar-benar telah mendorong manusia untuk melakukan kejahatan dan mendorong manusia untuk mengikuti semua keinginan hati. Dengki, dendam, ujub, takabur, suka menyakiti manusia, cintakan harta dan benci kematian. Itu semua merupakan dorongan nafsu. Oleh kerana nafsulah, kata isteri Al-Aziz, maka aku telah mendesak suamiku untuk memenjarakan Yusuf. Melainkan nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku dan terlepas dari kekejian, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Yusuf. Akan tetapi janganlah kita berputus asa daripada ampunan Allah dan rahmatnya jika kita bertaubat kepadanya. Sebab Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Kekal rahmatnya untuk menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-53 surah Yusuf ini menyatakan bahawa tidaklah isteri Al-Aziz hendak mengelak dari kesalahan kerana dia memang telah bersalah kerana menurut hawa nafsunya. Dia tidak dapat menahan diri sehingga merayu kepada Yusuf untuk berbuat serong dengannya. Kerana sesungguhnya nafsu membawa kepada kejahatan. Dengan pengakuan yang telah tertulis di dalam ayat ini, kita dapat mengkaji bahawa jiwa manusia dengan nafsu amarah, iaitu nafsu syahwat manusia, tidak dapat dipisahkan daripada diri manusia. Hamka mentafsirkan lagi, hanya orang yang dikasihi Allah, yang diberi petunjuk dan hidayah, ia terlepas daripada hawa nafsunya. Di sini, isteri Al-Aziz memuji kemuliaan dan keluhuran budi Yusuf. Dia akui kesalahannya itu kerana dia tidak dapat mengawal nafsunya. Sekarang, dia telah menyesal dan bertaubat. Di penghujung ayat ini, isteri Al-Aziz mengakui kesalahannya dan memohon agar Tuhan mengampuninya. Dan tentu Tuhan menerima taubatnya kerana Allah, dia Maha Pengampun bagi hambanya yang mengakui kesalahan dan yang berjanji akan memperbaiki dirinya. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan
Tafsiran bagi ayat ke-53 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mukmin yang baik itu bukan malaikat yang tidak pernah berdosa. Dia pasti pernah berdosa dan melakukan kejahatan. Bezanya, mukmin itu berani mengakui dosa atau kejahatan dan cepat bertaubat atau meminta maaf. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-53 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-53 surah Yusuf ini menceritakan pengakuan isteri Al-Aziz yang menyesal di atas tindakannya menggoda Yusuf. Akhirnya dia mengakui bahawa dirinya yang bersalah kerana telah mengikut hawa nafsunya sendiri. Dia memohon ampun dan taubat kepada Allah dengan berjanji tidak akan melakukan kesilapan itu lagi. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setiap manusia tidak akan pernah terlepas daripada kesilapan dan dosa. Kerana sifat manusia yang memang diciptakan dengan sifat tidak maksum. Seperti para anbiya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kesemua anak Adam itu melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Ada segelintir masyarakat yang merasakan bahawa apabila mereka telah terlanjur melakukan dosa, maka tiada lagi jalan kembali. Bahkan mereka membiarkan diri mereka semakin hanyut dalam jurang kemaksiat dan tidak memilih jalan keluar. Jika kita melihat kemungkaran yang dilakukan di media sosial kini, ia seakan-akan menjadi normal di mata manusia kerana kemungkaran itu sudah menjadi kebiasaan. Contohnya seperti perbuatan transgender yang menagih perhatian warganet, kemudian disokong oleh pengikut yang memuji kecantikan mereka. Ini adalah kemungkaran yang jelas. Namun kita tidak boleh menghukum mereka kerana mereka tetap ada peluang untuk kembali dalam rahmat Allah. Bahkan kita tidak tahu bahawa mungkin satu hari mereka akan bertaubat dan memohon ampun daripadanya, sebagaimana kesilapan isteri Al-Aziz yang akhirnya mengakui kesalahan dan memohon taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-53 surah Yusuf ini ialah, sebagai Muslim, kita perlu menjauhkan diri daripada dosa dan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dengan mengawal nafsu ammarah yang sentiasa mengajak berbuat kemungkaran. Umat Islam perlu mengakui kesalahan dan menyatakan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran hanya akan menjerat diri serta menimbulkan pembohongan yang tiada kesudahan. Setiap Muslim perlu sentiasa berbaik sangka kepada Allah bahawa Allah akan mengampunkan dosanya. Kerana jika dosa kita seluas lautan, namun rahmat Allah seluas langit dan bumi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.